Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Wa laqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Alif Lam Mim, Allah sajalah yang mengetahui maknanya. Adakah manusia menyangka bahawa mereka boleh menyebut kami telah beriman kepada Allah sedangkan mereka belum lagi diuji oleh Allah? Walaqad fatanna alladhina min qablihim, sesungguhnya kami telah uji umat-umat sebelum daripada kamu. Dengan ujian yang kami jadikan pada kamu itu, maka kami tahulah siapa yang benar-benar beriman kepada Allah. Wala ya'lamannal kadhibin, maka siapa yang dusta kepada Allah Subhanahu wa taala. Surah Al-Ankabut ayat yang ke-1, ayat yang pertama hingga ayat yang ketiga. Saya biasa sebut bahawa syukurnya kepada Allah kerana dalam ramai-ramai orang Allah pilih kita untuk menjadi tetamu kepada Allah. Mudah-mudahan bila kita dipilih oleh Allah untuk menjadi tetamu kepada Allah di dunia ini, kita juga akan dipilih oleh Allah untuk menjadi tetamu kepada Allah di akhirat nanti. Sebab para alim ulama sentiasa menyebut bahawa sesiapa yang dia tak pernah menjadi tetamu kepada Allah di dunia ini, jangan dia bermimpi untuk dia menjadi tetamu kepada Allah di akhirat nanti. Alhamdulillah, kita dalam sibuk-sibuk kita dan banyaknya tugasan harian kita, Allah gerakkan hati kita datang duduk sekejap. Bagi kita duduk bukan sekadar kita duduk biasa-biasa, tapi kita duduk untuk membekalkan perjalanan hidup kita yang akan datang nanti. Kerana tak mudah kita boleh duduk dan kita boleh datang majlis ilmu sebegini. Ditambah pula dalam dunia kita, dunia kebendaan, dunia manusia yang sibuk dengan urusan harta benda dunia. Tapi kita boleh datang juga, datang dengan tujuan untuk kita nak betulkan balik jalan hidup kita ini. Jangan sampai kita mati ataupun keluarga kita menghadap depan Allah dalam keadaan golongan al-maghdubi alaihim ataupun ad-dallin. Kita tak nak kita jadi sampai peringkat demikian. Kita nak dalam hidup kita sebagaimana yang kita sebut sepanjang masa. Dalam hidup kita ni, tiap kali mana kita solat, sentiasa kita sebut dalam doa kita, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tolong bimbingkanlah perjalanan hidup ini ke jalan yang lurus, ya Allah. Naknya pada kita ni, agar kita ni sentiasa hidup dalam keadaan betul. Betul-betul jalan hidup kita ini bukan berdasar kepada yang disebut dengan pemimpin-pemimpin kita, tak tentu lagi. Ataupun betul jalan hidup kita ni bukan berdasar pada orang kaya yang ada sekitar kita, tak betul lagi. Dalam hidup kita ni, betul tak betul kita ni berdasar pada apa dia? Berdasar pada Al-Quran dan berdasar pada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila kita boleh tepat jalan hidup kita ini, barulah kita merasai nikmat dalam kehidupan kita. Kerana tuan-tuan sedia maklum bahawa dalam hidup kita ni Allah bagi beberapa nikmat-nikmat yang utama dalam hidup kita untuk kita dapat. Sepanjang kita hidup ini, jangan kita sampai terlepas nikmat-nikmat yang Allah sedang bagi pada kita. Walaupun nikmat ini yang disebut dengan nikmat-nikmat ini, kita tak boleh nak kira nikmat yang banyak. Allah sebut wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Kalau kamu nak bilang nikmat Allah, tak terbilang nikmat dalam hidup kamu. Banyak sangat nikmat Allah. Cuma alim ulama disusun dalam hidup kita ni, nikmat apa yang patut kita rasa syukur sangat, yang patut kita ada dalam hidup kita ni, kita sentiasa rasa alhamdulillah aku dapat nikmat ini. Nikmat apa yang patut kita rasa sehingga kan kita ni rasa betul jalan hidup kita? Ulama-ulama disusun. Ulama-ulama kata nikmat yang pertama yang Allah bagi pada kita ialah nikmat ijad dan nikmat imdad. Nikmat ijad maksudnya nikmat Allah jadikan kita manusia. Nikmat
Jadi manusia ni alhamdulillah Allah pilih kita jadi manusia. Kita tak jadi katak puru, senang cerita ni. Kita tak jadi kayu kayan, kita tak jadi bukit bukau. Kita tak dipilih oleh Allah untuk menjadi yang disebut dengan makhluk-makhluk lain. Tapi dalam banyak-banyak makhluk, Allah pilih kita jadi manusia. Jadi manusia ni satu nikmat. Alhamdulillah, kita tak jadi Doraemon, senang cerita ni. Kita tak jadi yang disebut dengan apa dia, dengan benda-benda yang lain. Kalau Allah nak buat, kita boleh buat. Tapi Allah tak pilih kita untuk jadi demikian. Allah pilih kita jadi manusia. Jadi manusia ni dalam hidup kita ni berapa kali mulut kita sebut Alhamdulillah. Alhamdulillah Allah pilih aku untuk menjadi manusia. Lepas bersama dengan jadi manusia, Allah bagi nikmat imdad. Nikmat ijad. Yang pertama nikmat imdad bersama dengan nikmat ijad. Nikmat imdad ni apa dia? Nikmat Allah lengkapkan perjalanan hidup kita. Allah cukupkan keperluan dalam hidup kita. Allah dalam hidup kita ni start daripada kandungan ibu lagi. Bila kita masuk dalam kandungan ibu, Allah mula suruh malaikat tiup roh pada orang yang nak hidup ini. Orang yang nak hidup ni malaikat, kamu tiup roh. Bila tiup roh saja, fayunfakhu fihi ruh. Bila ditiup roh, wa yu'maru bi arba'i kalimat. Diarahkan kita untuk kita ni sendirinya tulis tentang 4 perkara orang yang nak hidup ni. Malaikat, kamu tulis terus orang ni. Yang pertama tulis bikatbi rizqi. Kamu tulis rezeki orang yang nak hidup ni macam mana. Yang kedua malaikat, kamu tulis wa ajali. Ajal dia di mana, ketika mana dan bagaimana. Tulis semua malaikat. Orang ni ada tak rezeki? Yang pertama ni ada. Orang ni wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Di langit telah ditulis oleh Allah terhadap rezeki yang telah dijanjikan oleh Allah kepada setiap orang. Kita ni dah ada dah rezeki kita. Allah nak tulis dah. Kita ni, kita banyak mana kita dapat, bantuan apa yang kita dapat, rezeki apa kita dapat, semua Allah dah tulis rezeki kita. Lepas tu Islam ajar jangan dengki dengan orang. Jangan kita rasa dengki dan cemburu. Tengok orang lain banyak nikmat, kita kena sebut itu nikmat dia bukan nikmat saya. Kena ajar dalam diri kita ni, semua dah Allah agih-agih. Setiap orang ni ada rezeki. Satu Allah larang jangan bunuh orang, jangan bunuh anak, jangan kita gugur kandungan. Kenapa? Kalau kita bunuh yang disebut dengan anak ni, kerana kamu ingat ke kamu ke yang bagi rezeki pada anak tersebut? Yang bagi rezeki pada setiap orang yang lahir ni aku. Aku nahnu narzuqukum wa iyyahum. Aku yang bagi rezeki pada mereka dan kamu semua tersebut. Kamu dapat nikmat ni dan kamu ada rezeki ni, siapa yang bagi? Aku. Allah ajar demikian. Rezeki ni Allah yang tentukan untuk diri kita. Yang kedua tulis dalam orang yang nak hidup ni, malaikat, kamu tulis wa ajali, ajal dia. Dia mati kat mana? Mati bila? Bagaimana kematian dia? Dengan siapa dia mati? Kamu tulis malaikat. Yang ketiga tulis wa amali, amalan dia. Dia kahwin dengan siapa? Dia tinggal di mana? Kemudian dia kerja apa dia? Malaikat, kamu tulis terus. Yang keempat, malaikat, kamu tulis orang ni ahli syurga ke orang ni ahli neraka, malaikat. Tulis terus orang dalam kandungan lagi. Lepas tu Islam larang jangan tilik. Jangan terlibat dengan ilmu tilik. Islam larang. Jangan kita pergi berjumpa dengan tukang-tukang tilik, jangan. Islam ajar pada kita hidup ni kena percaya, bukan percaya pada tukang tilik, percaya pada Al-Quran, percaya pada hadis Nabi SAW, dengan tujuan nak suruh didik dalam perjalanan hidup kita. Kita kecil-kecil dahulu kan, kawan-kawan kita ni suka sangat tekan kat sini kan. Tekan kat sini dia keluar 2 biji, 2 orang anak lah tu dia sebut. Senang je kawan kita dulu, dia tekan lagi kat sini keluar lagi 2 biji, 2, 4 orang. Sekarang berapa orang? 16 orang anak kita. Saya biasa sebut, saya dulu kecil-kecil dahulu kawan saya pegang telapak tangan ni. Pegang telapak tangan ni, dia tengok tulisan M miskin lah tu, dia sebut demikian. Kita ni tunggu bila lah nak berubah jadi K, jadi kaya. Nak sebutnya Islam larang. Jangan kamu tengok pada bintang, jangan kamu tengok kepada yang disebut dengan apa dia, jangan kamu tilik telapak tangan, jangan kamu percaya yang ni. Semua ni satu benda yang dilarang, yang diajar dalam Islam supaya jauhkan dalam hidup kamu. Ini cara demikian. Kemudian ni nikmat dia panggil apa dia? Nikmat ijad dan nikmat imdad. Nikmat ijad dan nikmat imdad ni perlu kita syukuri dalam hidup.
Yang kita kena, kita rasa, alhamdulillah aku dapat jadi manusia. Alhamdulillah aku jadi yang disebut dengan yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang kedua, nikmat kedua yang besar. Lepas pada Allah pilih kita jadi manusia, Allah mula kecilkan sikit. Nikmat apa yang besar yang Allah bagi pada kita? Nikmat iman dan Islam. Nikmat iman dan Islam ni nikmat. Satu nikmat yang terpilih. Tak semua orang Allah bagi nikmat iman dan Islam. Alhamdulillah, kita ni orang tak terkenal pun, tapi dikenali di arasy Allah sekarang. Allah kenal kita, lalu Allah pilih masukkan iman dan Islam dalam tubuh badan kita. Kalau nak kira yang layak terima iman dan Islam ni siapa? Yang patutnya layak bukan kita. Abu Talib dahulu. Abu Talib bapa saudara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Talib tak terima Islam. Abu Talib yang dekat dengan Rasulullah, membesar Rasulullah. Bukan dia tak kenal Rasulullah. Sampai dekat nak meninggal dunia, Rasulullah pujuk dia. Pakcik, tinggal pakcik seorang lagi tak mengucap. Orang lain semua dah mengucap. Tiba-tiba pakcik tak mengucap. Pakcik sebut asyhadu an la ilaha illallah wa anni Muhammad Rasulullah. Sebut pakcik. Pakcik sebut yang ni, pakcik selamat terus. Geleng kepala Abu Talib. Abu Talib geleng kepala. Muhammad, aku tahu syurga tu betul, neraka tu betul, padang mahsyar tu betul. Segala apa yang kamu ajar tu semua betul Muhammad. Tapi biarlah Muhammad, biar aku seorang mati dalam keadaan tak beriman pun. Menangis Rasulullah teresak-esak. Rasulullah pegang tangan Abu Talib. Saya nak sebut besarnya nilai Islam yang Allah bagi pada kita. Agama yang Allah bagi pada kita, iman pada kita ni. Rasulullah pegang tangan Abu Talib. Angkat tangan pakcik dia. Sebut pada Allah, ya Allah, selamatkanlah pakcik aku seorang ni, ya Allah. Aku sayang pada dia. Dia membesar aku umur 8 tahun. Sampai pada aku kahwin. Kemudian sampai aku jadi Nabi dan juga Rasul. Dia semua yang jaga aku, ya Allah. Selamatkanlah dia. Menangis teresak-esak Rasulullah. Turun ayat Quran tegur Rasulullah. Innaka la tahdi man ahbabta, walakinna Allah yahdi man yasha. Kamu tak layak memberi hidayah pada siapa yang kamu sayang, wahai Muhammad. Tapi kamilah, yakni Allah, yang layak memberi hidayah pada siapa yang kami kendaki. Ni benda yang kedua yang besar dalam hidup kita. Patutnya iman dan Islam ini tak diberi pada kita. Bagi pada siapa? Bagi pada Donald Trump lah, patutnya demikian. Bagi pada siapa? Bagi pada pemimpin-pemimpin dunia. Tak. Allah pilih kita. Bila Allah pilih kita ni, patutnya kita sebut alhamdulillah binikmatil Islam. Binikmatil Islam, dengan nikmat Islam. Kerana Islam memuliakan hidup kita. Kerana Islam ni menaikkan kedudukan kita. Sayyidina Umar sebut, nahnu qaumun a'azzalallahu bil Islam, mahma nabtayir Islam azzallana Allah. Kita dimuliakan oleh Allah kerana Allah bagi kita sandar pada Islam je. Kalau kita tak sandar pada Islam, azzallana Allah, hina-dina kita. Hilang terus kemuliaan diri kita. Kita bukan mulia kita kerana bangsa kita. Kita bukan mulia kita kerana harta benda kita. Mulia kita ni bukan kerana yang disebut keturunan kita, tapi memuliakan hidup ini kerana apa dia? Kerana yang disebut dengan agama kita. Sebagaimana permata tu jadi mulia, cantik permata ni kerana apa dia? Disandarkan pada jari kelingking anak dara orang perempuan yang cantik. Cantik terus permata tersebut. Cuba ambil permata tu juga sandar pada kelingking monyet, misal contoh. Hilang terus nilai. Hilang terus nilai. Kita ni bernilai kerana apa dia? Kerana sandar pada Islam je. Bila kita sandar pada Islam, naik kemuliaan hidup. Cara makan ada, cara minum ada, cara tidur bangun ada, cara berkeluarga ada, cara hidup kita ni semua tersusun. Kenapa? Kerana Islam telah menyusun dalam hidup kita, memuliakan dalam hidup. Cuba tengok orang yang tak terima Islam, yang dia tak dapat agama dalam hidup dia. Tengok dalam rancangan TV Survivor tu, misal contoh. Tengok makan apa yang mereka tak makan. Katak puru pun dia makan, biawak pun dia makan, ular pun dia makan, ikut jumpa dia boleh makan. Tak ada nilai dalam hidup dia. Alhamdulillah kita tak. Kita ada benda yang kita boleh makan, ada benda yang kita tak boleh makan. Ada pakaian yang kita boleh pakai, ada pakaian yang kita tak boleh pakai. Ada kebudayaan yang kita boleh guna, ada kebudayaan yang kita kena tolak dalam hidup.
Ada yang disebut dengan semua sudut dalam hidup kita disempurnakan dengan Islam. Sebab tu Allah sebut, wa may yabtaghirul islami dinan falan yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang cari selain daripada Islam sebagai dinan, dinan maksudnya apa dia? Cara hidup. Dalam hidup kita ni, bila kita tak terima Islam sebagai hidup, cara hidup kita, falan yuqbala min, Allah tak terima di akhirat nanti. Di akhirat, di dunia pun Allah tak terima, di akhirat nanti pun dia tak terima. Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Di akhirat nanti mereka termasuk di kalangan orang yang rugi. Rugi maksudnya apa dia? Masuk dalam neraka. Tak ada nilai hidup. Hidup harta benda banyak, tiba-tiba sampai di akhirat masuk neraka Allah. Hidup tak ada nilai. Nilai harta benda banyak, jawatan besar, kedudukan kita hebat. Bila masuk kubur, masuk neraka terus dalam hidup ni. Tak ada manfaat langsung hidup. Hidup ni bernilai bila? Bila kamu terima Islam. Masuk Islam dalam keadaan kita. Islam dalam keluarga kita. Islam dalam masyarakat kita. Islam dalam negara kita. Bila kita terima yang ni, wahwa fil di akhirat nanti, kita tak termasuk di kalangan orang yang rugi. Bahkan kita dianggap orang, faman zuhzi'anin nar wa udkhilal jannah faqad faz. Siapa yang dimasukkan ke dalam syurga, orang inilah orang yang paling berjaya sepanjang hidup di atas dunia ini sendiri.